Bagaimana caranya untuk dapat usus yang sihat ini? Maka itulah dia rawaku. Rawaku itu menyelesaikan akar permasalahan penyakit yang pertama, iaitu usus. Jadi kalau anak-anak pun macam tu. Usus itu bukan kita hanya bercakap tentang sembelit, tentang buah hasil dalam. Tetapi usus juga ialah tentang diarrhea dan tentang makanan food poisoning, makan makanan beracun. Ya, sampai terjadinya muntah darah. Termasuk juga dengan luka di dalam perut, ya, tukak lambung. Itu kesemuanya menyebabkan ada hubungan dengan fikiran juga, jadi stres. Kemudian ada GERD, ya, yang menyebabkan berlaku heartburn, masalah dalam pencernaan. Perut sentiasa kembung, tak enak, tak sihat. Bagaimana cara nak menyelesaikannya itu? Maka itulah dia menggunakan basic, balik kepada basic, iaitu menggunakan probiotik, bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu dia membunuh yang baik, dia membunuhkan yang jahat juga dia bunuh. Tapi bukan probiotik, menghidupkan yang baik, good bacteria, supaya good bacteria ini dia berkesan untuk memberikan kesihatan di dalam tubuh badan manusia. Kita makan setiap hari, kita minum setiap hari. Apa yang kita makan itulah menceritakan tentang kita. Beritahu apa yang kamu makan, nanti aku akan beritahu apa penyakit kamu. Makan waktu siang, waktu pagi makanan untukmu, tengah hari makanan untuk saudaramu, malam untuk musuhmu. Sebab apa? Sebab datang daripada pemakanan. Sebenarnya bukan cerita pasal pemakanan tersebut, tetapi cerita bagaimana pemakanan tersebut tak dapat diproses. Berlakunya sembelit yang kronik, congested colon yang kronik. Tidak lagi kita cerita lagi tentang makanan yang mempunyai racun. Seseorang yang beracun, buah-buahan yang beracun, ikan, daging, ayam yang beracun, makanan yang ada 5P yang beracun. Apa yang akan menetralkan tubuh badan kita? Apa benteng pertahanan kita? Kalau orang dulu, ya tak mengapa makan makanan ayam yang diternak sendiri. Ya, ambil juga makanan-makanan pucuk-pucuk ulaman yang sihat. Tapi benteng pertahanan orang moden hari ini di mana? Ya, kalau makanan fast food, ya, instant food yang menjadi makanan itu, bentengnya sudah hancur. Jadi bagaimana untuk nak recover semua racun yang ada dalam tubuh badan, menyerap semua racun, untuk mengeluarkan semua racun, untuk jadi pelawas, laksatif, yang bukan dia jadi sebagai julak atau sebagai herba-herba yang boleh menyebabkan diarrhea. Bukan begitu, bukan. Itu bukan konsep pengobatan. Konsep pengobatan itu jelas bahawa dia mesti mengikuti proses. Prosesnya apa? Proses makanan itu makanan yang menghidupkan good bakterianya. Ya, jadi insya-Allah itulah dia yang ada dalam rawaku. Ya, kalau orang mengatakan morfin salah satu daripada ubat tahan sakit yang paling kuat, drug untuk menghilangkan sakit yang paling kuat. Di ketika orang itu sedang sakit, maka morfin digunakan. Tetapi ada yang lebih kuat daripada itu. Tetapi bukan drug, bukan dadah, bukan narkoba. Dia adalah rawaku. Jadi dengan pengambilan rawaku ni, banyak penyakit-penyakit yang sakit yang dapat kita hilangkan, yang dapat kita redakan. Jadi menarik kerana selalunya dalam pemikiran barat mengatakan bahawa untuk menghilangkan sakit itu perlu menggunakan satu kaedah untuk melakukan bius, injection, untuk melibatkan saraf di tulang belakang, iaitu saraf deria untuk sakit. Tidak semua begitu, ya. Pengobatan ini mempunyai keunikan yang sangat. Boleh hilang sakit dengan hanya menggunakan rawaku. Lebih baik dan lebih kuat daripada morfin. Tetapi bukan narkoba. Dia adalah bahan alami. Masya Allah. Baik, pagi ni Pak Haji sebenarnya nak cerita pasal orang yang kena penyakit kencing manis.
Ya, banyak sekali kencing manis yang ada pada hari ini yang tidak menemui ubatnya. Hidup dalam keadaan letih, lesu, lemah dan tak bermaya. Apakah sebenarnya penyakit kencing manis ini tidak ada ubatnya? Inilah yang salah kalau kita berfikir begitu. Kita masih belum menemui ubatnya betul. Kerana Nabi menyatakan bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya. Nah, pada hari ini ada solusi terbaik bagi semua pesakit kencing manis sedunia. Dengar betul-betul apa yang Pak Haji nak sampaikan di sini, bahawa orang yang penyakit kencing manis ini dia ada permasalahan di mitokondria. Selalunya kita tengok dia tidak ada tenaga, pusat tenaga. Itu yang kita kena mencarinya. Orang ada kencing manis, dia tak ada tenaga. Sebab apa? Ada masalah mitokondria. Maka dengan sebab itulah kita kena belajar ada satu perkataan yang disebut sebagai acetyl-CoA, coenzim A ataupun A. Ini adalah yang melibatkan untuk memberikan reaksi untuk mitokondria kita ini bertindak mengeluarkan tenaga. Nah, kita sudah menjumpai bahawa kalau begitu perlukan herba yang boleh memberikan kesan kepada mitokondria ini. Antaranya ialah disebut sebagai HCl, hydrochloric citric acid, HCA. Ya, bukan HPA, HCA, hydroxy citric acid. Jadi oleh sebab itu selalunya ada di dalam buah mana? Ada di dalam buah asam kelugur atau asam keping. Itulah sebabnya kenapa bila kita mengambil fast slim, badan kita jadi segar. Kenapa ya? Kerana dia bertindak sampai ke mitokondria. Masya Allah. Hari ini kita sudah tak perlu lagi menggunakan fast slim untuk jadi slim. Kita tak perlu lagi menggunakan plantisol untuk turunkan gula dalam darah. Cukup menggunakan rawako. Rawako itu akan menurunkan tekanan darah back to normal. Dan yang menariknya, kalau kita nak cepat, ambil bersama dengan moringa ya, iaitu daun kelor, daun munggai. Itu menjadi superb untuk rawatan kencing manis yang sudah ada kesemutan di kaki. Ambil bersama-samanya. Masya Allah. Rawako ni sebenarnya dia merawat bagi pesakit kencing manis. Dia menghilangkan racun dalam darah sakit kencing manis. Dan juga kita tahu bahawa ada sumber kalsium ya, kalsium dalam tubuh badan manusia ini. Dia perlu kepada pengimbangan kalsium itu untuk berlaku ya, yang kita selalu belajar ya, bagaimana untuk berlaku osmosis ya, iaitu bagaimana untuk membawa cairan itu masuk ke dalam sel dan sebagainya. Kita tak boleh sampai di sini, lebih pun tak boleh garam tu, kurang pun tak boleh garam tu. Jadi itulah yang perlu kita tahu. Jadi pada pesakit-pesakit kencing manis ini, Pak Haji cadangkan gudang rawako. Kalau sudah luka berkena gangren, ya spray kat situ saja tempat gangren tu, beserta lagi dengan kita ambil daripada moringa. Masya Allah. Biasanya pada pesakit kencing manis ni, kaki dia bengkak. Bengkak itu menandakan buah pinggang. Sakit kaki menandakan buah pinggang. Bengkak boleh menandakan jantung. Memang betul, orang sakit kencing manis dia boleh pergi pada jantung, buah pinggang dan darah tinggi. 4 serangkai. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil rawako, sekaligus dia memperbaiki jantung, sekaligus dia memperbaiki ginjal, dan juga untuk menghilangkan darah tinggi. Sangat hebat. Kalau dia dikombinasikan bersama dengan moringa, diambil dengan 5 pagi, 5 petang dan 5 malam. Jadi alhamdulillah, satu hal lagi, iaitu orang yang ada masalah kencing manis susah nak tidur malam, susah nak dapat rest. Bagaimana tubuh akan sembuh? Bagaimana luka sakit kencing manis itu dapat sembuh kalau dia tak dapat tidur? Maka ambillah rawako. Rawako itu membolehkan dia tidur berkualiti, dan bangun pada besok pagi kita dapati bahawa penyakit kencing manis kita itu makin berkurang dan akhirnya back to normal. Kaki yang bengkak sudah hilang. Waktu malam yang selalunya tak dapat tidur kerana panas dan ditikam-tikam seperti tikaman jarum sudah hilang. Jadi maka pada ketika itu kita ucaplah
Di kulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubatnya. Allah ingin menjadikan kita sebagai saksi hidup untuk menyaksikan kebenaran hadis ini. Banyak orang yang tidak percaya, mungkin dia dengar tapi dia tak percaya, ataupun dia percaya tapi tak yakin. Percaya tapi tak sampai ke tahap yakin. Yakin ni berartinya orang itu berani mempertaruhkan apa saja, bahawa pengobatan yang diberikan itu adalah pengobatan yang terbaik. Dan kita selalu berfikir, kalau kita sendiri pun tak guna, jangan beri kepada orang lain. Kalau kita tak berani untuk kita propose pada diri kita sendiri, keluarga kita, sanak saudara kita, bagaimana kita nak bagi kepada orang lain? Kita tak boleh jadi seperti orang minum kopi radik tapi jual kopi yang lain, kerana mereka tahu bahawa kopi radik itu betul-betul dibuat berdasarkan kepada ilmu herba, 7 herba. Begitu juga dengan obat-obatan rawaku ini. Orang boleh percaya kerana background daripada HPA ini sudah 37 tahun dalam ilmu herba. Berartinya HPA ini melihat herba itu daripada helicopter view, pandangan yang atas, yang jelas, yang nampak bahawa herba itu mempunyai kemampuan untuk menghilangkan penyakit kencing manis dan penyakit-penyakit yang lain. Bagi mereka yang belum pernah mencoba, kenapa tak mau mencoba? Sakitnya sudah lama. Kencing manis ini dikategori sebagai kronik, penyakit kronik, penyakit yang menahun dan tak sembuh-sembuh. Kenapa tak mau cuba bersama Rawako dan Moringa? Kalau cuba itu didapati, kita akan mendapati bahawa benar selama ini klaim orang, bukan overclaim, tapi klaim yang sebenarnya. Kerana setiap penyakit ada ubat, maka setelah mengambil ubat-ubatan yang kita cadangkan Rawako dan juga Moringa, didapati bahawa memang benar kesembuhan telah pun berlaku. Ayuh, jangan tunggu lama-lama lagi. Ya, yang paling penting kita bersama-sama dalam perniagaan ini. Barang yang baik, produk yang baik, mudah, murah, cepat lagi untung. Kenapa kita tak jadikan ini sebagai salah satu peluang kita untuk melakukan sebuah bisnes, mentransformasi ilmu tentang herba yang kini sudah langka, ramai orang tak tahu, dan sudah tidak ada lagi kilang-kilang, pabrik-pabrik yang mengeluarkan herba. Banyaknya telah berubah kepada kimia. Tuan kena ingat hari ini, puan kena ingat pada hari ini, bapa ibu kena ingat pada hari ini, penyakit itu menjadikan pabrik farmaceutical menjadi semakin besar. Jadi oleh sebab itu, kenapa kita tidak mengambil daripada sebahagian daripada peruntukan kewangan keluarga yang besar itu untuk menggunakan herba yang cepat dan berkhasiat ini. Maaf, kalaulah produk itu tidak berkhasiat, tak cepat, maka Pak Haji tak akan bercakap di sini untuk mewakili daripada sebuah perjuangan yang panjang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.